Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya nak ucapkan salam sejahtera, salam hujung minggu kepada anda dan pagi ni saya harap saya dapat sedikit masa dengan anda. Saya nak anda invest masa anda sekejap je dalam 30 minit pagi ni untuk spend masa sekejap sebentar untuk saya nak dapat bercakap dengan anda semua. Okey, untuk kita nak dapatkan balik kita punya direction, adakah kita ni betul-betul nak berjaya ataupun kita ni hanyalah main-main nak berjaya. Okey, adakah bisnes kita sekarang berada pada keadaan yang betul ataupun sebenarnya driver dia kita ni tengah tidur, kan? Nak berjaya tapi jadikan hujung minggu jadikan alasan untuk terus tidur nyenyak. Nak berjaya tapi tak ada nampak apa-apa usaha. Nak berjaya tapi tak ada nampak pun apa tindakan yang nak dibuat selain daripada alasan yang kalau tulis tu, alasan dia tu berhelai-helai kertas. Kan, kalau ditulis alasan tu. Okay, contoh pagi ni alasan, tak apalah, ni hujung minggu, bukan ada customer, bukan nak buat apa-apa pun. Ni semua adalah alasan-alasan yang saya nak cakap dengan anda. Alasan yang akan membantu bisnes anda. Membantu bisnes anda untuk meninggal. Ini semua benda-benda yang akan menyebabkan macam itulah bisnes kita akan terkubur macam tu je. Dan jangan salahkan orang lain. Okay? Masalah kita ni adalah suka menyalahkan orang lain. Benda buat tak jadi, salah orang. Kan? Benda buat jadi, bangga diri sendiri. Tak ada sumbangan orang. Tu masalahnya. Dan saya nak cakap macam tu lah kepala otak ramai usahawan. Tidak terkecuali saya pun sama dulu. Itulah bendanya saya nak cakap ni, kan. So siapa yang pagi ni dia dah ready untuk saya nak kongsikan lagi apakah topik dalam kita punya live sesi malam ni, pagi ni, and saya mengharapkan saya dan tim saya harapkan anda dapat belajar sesuatu pagi ni. Dan topik pagi ni direct to the point saya nak cakap apakah benda kenapa usahawan ni ada perangai penakut. Kenapa orang yang berniaga ni dia ada bukan satu, okay? Dia ada beribu ketakutan yang menyebabkan dia tak perasan. Dialah punca sebenar kepada kematian bisnes dia. Okay? Meninggal lah bila dia punya owner, dia punya founder ataupun kita ni as a driver ni, kita tak ada macam energy, tak boleh nak ada direction, kan? Macam mana nak capai, macam mana nak berjaya, macam mana bisnes tu nak menjadi. Faham tak faham tu? So siapa dah ready pagi ni untuk saya nak cakap benda tu? Siapa dah ready apakah benda tu, dan kita bukanlah dapat hilangkan semua ketakutan tu, tapi kalau kita dapat mengurangkan dia, meminimumkan ketakutan tu, pada saya kan tuan-tuan, itu dah cukup bagus. Faham tu? Bila kita dapat minimumkan ketakutan tu, itu adalah benda pada saya dah terlalu bagus sebenarnya. Dan itulah insya-Allah akan dapat bantu anda untuk bangkit semula. So inilah benda yang kita nak bantu anda, kan. Tapi itulah, tak ramai usahawan ni nak dibantu. Siapa kat sini yang betul-betul nak dibantu? Cuba komen kat situ. Saya nak tengok komitmen. Saya nak tengok adakah bangsa saya yang berniaga ni, adakah bangsa Malaysia ni adalah orang yang betul-betul nak berjaya, ataupun sebenarnya tak apalah, tak jadi pun tak apa, kan. Itulah satu perangai yang pada saya adalah pentingkan sendiri-sendiri. Okay, itu pentingkan diri sendiri. So that's why lah dia masih lagi tak berjaya. So please, tolong pagi ni kita dah nak mula ni, pastikan anda dah tag sekurang-kurangnya 3 orang kawan, dan pastikan juga anda dah tekan butang share. Ni masalah juga kadang-kadang. Okay, kita cakap benda tu, itulah komitmen untuk nak berjaya, tapi nak tekan nak tag kawan-kawan pun punyalah berat, kan. So itulah masalah dia. Nak komen, nak dibantu pun masya-Allah, na'udzubillah, kan. Boleh faham tu. So kadang-kadang saya ni ada satu benda saya nak bagi tahu anda, kan. Macam biasalah kalau saya muncul, kan, kalau dalam sesi live ke, pasti akan ada satu benda yang kita nak berikan kepada anda. Okay, pasti ada benda yang kita nak beri. Pasti ada perkara yang saya nak bantu anda. Boleh faham tu? Okay, so apakah apa benda yang saya, kan, sebenarnya saya dah senaraikan pagi ni.
Orang kata kalau kita nak buat apa-apa, kena well prepare. Benda yang kalau kita tak prepare, memang jahanam jawabnya. Okay. So itulah benda yang saya nak beri kepada anda. Okay, sekejap saya cari. Mana tadi? Okay, satu. Apakah benda-benda ataupun apakah jenis-jenis ketakutan yang ada pada ramai orang berniaga? Atau kita panggil dia usahawan. Yang kadang-kadang ni tak nampak sangat pun usaha. Kan? Sebab ada ketakutan. Siapa faham ni? Dan saya nak explain sebenarnya. Saya nak explain benda ni supaya anda sedar benda tu. Oh, benda ni lah sebenarnya. Lah, benda ni lah aku bawa perasan dah. Patutlah lemah. Patutlah lembik. Patutlah tak ada daya. Patutlah pelanggan tengok aku ni macam tak confident. Okay, pelanggan tengok kita ni macam tak rasa yang kita ni boleh bantu dia. So itulah benda kita tak nak. Atau faham atau faham tu? Okay, selamat pagi kepada anda yang baru join. Thank you very much. Okay, mana ni komen ni saya tak nampak ni. Yang anda ni betul-betul nak berjaya kan? Kalau nak berjaya, cuba komen saya nak. Okay, please tolong kalau anda tak nak sesuatu yang buruk berlaku pada bisnes anda, ubah cara anda. Ubah cara kita ni. Cara kita respon, cara macam mana kita nak bercakap dengan orang, cara macam mana kita nak belajar. Okay, boleh atau boleh ni? Okay, baik, terima kasih. Nombor satu, sebenarnya ramai orang yang dia kata dia nak berjaya, dia nak bisnes kan, tapi sebenarnya dia tak lari daripada ketakutan ni. Ada ketakutan, cuma mungkin ketakutan tu dia punya level tu berbeza-beza. Kan ada orang mungkin takut dia tu kalau 10 markah mungkin 10. Kan? Mungkin 15. Kan? Mungkin ada yang kata macam acah-acah tak takut, tapi sebenarnya ketakutan dia tu mungkin berada dalam paras 6. Kan? 6/10. Okay, faham tu? Semua orang ada ketakutan tu. So itu nak saya cakap yang pertama. Siapa yang dah ready untuk saya cakap yang pertama? Okay, yang pertama, orang yang berniaga ni adalah dia takut gagal. Okay, memang kalau buat apa-apa je, first thing first dia akan fikir, takutlah tak jadi. Takutlah nanti kan aku beli stok banyak-banyak ni kan, siapa nak membeli? Takutlah nak FB live, nanti siapa nak tengok? Kan? Kalau aku FB live pun nanti kan orang kecam macam mana? So benda-benda ni semua, kalau anda perasan, anda sedar atau tidak sedar sebenarnya, benda ni menghalang anda untuk nak berjaya dalam bisnes. Sebab terlampau takut sangat kepada benda yang tak jadi. Takut sangat kepada benda yang gagal. Takut benda ni yang kita buat ni tak menjadi dan menyebabkan kita rugi banyak benda. Tapi cuba anda fikir, kalau anda tak buat apa-apa, maka anda tak ada gagal dan tak berjaya. Kan? Dan kemungkinan besar ni anda akan lebih gagal lagi. Jadi lebih baik untuk kita bertindak dan gagal, tapi kita tahu cara macam mana kita nak betulkan. Daripada kita tak buat apa-apa dan hidup kita gagal dan hidup kita susah. Hidup kita melarat mungkin. Dan anda kena ingat, bila hidup kita ni melarat, dia memberi kesan kepada keluarga sendiri. So that's why saya kata kita jangan pentingkan diri sendiri. Bangkit. Okay, saya tahu satu perkara untuk nak lawan ketakutan ni adalah anda kena pastikan anda buat je. Okay, anda kena lawan je benda tu. Kalau kita takut sesuatu tempat, kalau kita rasa tempat tu ada hantu contohnya kan. So anda apa kena buatlah, anda kena beranikan diri untuk lalu, dan lama-lama benda tu akan, konsistensi kita tu akan menyebabkan hilang kita punya ketakutan tu. Kan, sebab saya dulu kan, zaman-zaman saya sekolah, zaman saya kecil lagi kan, masa nak pergi sekolah tu, masa nak pergi mengaji masa tu, saya ingat lagi dulu bila nak balik tu kan, jalan kaki ramai-ramai kan. Kan ada orang adalah kawan-kawan kata bahaya weh lalu jalan ni, ada pontianak mengilai kan. Kita ni mula-mula tak percaya, tapi bila dah hari-hari kita dengar kan, hari-hari dengar ni kan, hari-hari dengar, memang kita pun terpengaruh. Last bila kita lalu pun menggeletar kita lutut ni. Ya kalau dia macam teringat balik, dia macam recall balik. Lah hari tu kawan aku cakap ada pontianak kan. So benda tu akan menyebabkan kita terkesan sama kan. Siapa cakap kita tak terkesan? Bila kita selalu duduk dalam kelompok ataupun
dalam circle yang dia cerita dia gagal, dia gagal, dia gagal. Lama-lama kepala otak kita pun akan ikut gagal. Siapa setuju benda tu? Anda setuju ke? Sangat setuju. Kan? So sebab tu bila kita duduk ni, kita bergaul ni, kita jangan duduk dengan orang-orang yang suka sembang gagal. Okay? Kita kena paksa diri kita untuk ubah persekitaran. Duduk dengan orang yang banyak berita-berita berjaya, banyak good news, banyak wins dia. Tu benda yang kita nak kena duduk. Duduk dengan orang yang asyik cerita gagal, kan? Kita ni yang mungkin tidak berniat pun untuk gagal pun akan gagal. Faham atau faham tu? So itulah benda yang akan membunuh bisnes. Faham? Okay, terima kasih kepada yang dah share. Terima kasih kepada anda yang dah tag. Thank you so much. Okay, boleh saya teruskan poin yang kedua ni? Okay, saya nak bagi macam ni. Okay, bila saya bagi poin, saya akan bagi sedikit apakah benda yang patutnya kita buat supaya kita boleh minimumkan. Nak kata hilang takut tu tidak. Mana boleh nak hilang takut. Kan pastinya akan ada ketakutan. Boleh-boleh ni? Okay. Thank you kepada yang dah share. Thank you kepada anda yang dah komen. Okay. Okay. So yang kedua. Yang kedua, perkara yang menghalang kepada bisnes itu nak berjaya. Ataupun usahawan tu sendiri, anda yang berniaga lah nak berjaya. Nombor dua adalah ketakutan ataupun takut kepada kata-kata orang. Takut kepada kata-kata orang. Okay, sometimes kadang-kadang ni bila kita nak share sesuatu, kita macam terberhenti sekejap. Kan? Dan terfikir, nanti aku post pasal benda ni kan, nanti orang kata aku riak pula. Jap, kalau aku nak post benda ni kan, orang kata aku macam nak menunjuk. Kan aku post benda ni kan, orang kata aku ni poyo. Kan? Jadi benda tu penghalang kita untuk nak berkongsi sesuatu. Kan aku tunjuk aku capai benda ni kan, orang kata aku belagak. Jap, kalau aku tak tunjuk kan, orang kata aku ni lokek, kedekut ilmu. So banyak sangat benda yang kita nak dapatkan kepastian daripada orang. Terlalu banyak. Lagilah pada zaman social media ni. Terlalu bahaya tuan-tuan. Okay? Terlalu bahaya. Bahaya dalam diam, tapi ialah pembunuh yang berkesan kepada bisnes seseorang. Iaitu sibuk pasal kata orang. So benda ni akan menghalang tau. Nak sharing tak boleh. Lepas tu nak buat FB live takut. Nak kongsi kejayaan pun konon-konon nanti takut takut macam riak, takabur, ujub. Dah tu macam mana? Dah tu bila kita nak bermula? Dah tu bila kita nak mulakan beri manfaat kepada ramai orang sekeliling kita? You all faham tak saya cakap ni? Faham kan? Okay. So, ketepikan dulu benda tu. Benda yang kita nak dengar sini betul-betul. Ini benda yang saya pegang. Benda yang saya buat tuan-tuan perempuan. Sama. Saya dulu pun sama. Terkesan juga macam tu. Apa-apa nak buat. Kan? Even nak beli kereta warna pun fikir. Nanti warna ni orang tak suka. Aku beli kereta ni kan orang cakap apa? Aku beli langsir nanti kan orang jiran cakap apa? So, kita banyak sangat justify keputusan kita tu based kepada apa orang cakap. Based kepada apa pandangan orang. Menyebabkan benda tu menjadi halangan terbesar untuk kita bertindak. Kan susah macam tu. Kan susah kan? Okay. Lepas tu nak dengar saya live sampai habis ni pun satu cabaran juga. Kan? Mencabar. Macam jadi satu cabaran besar lah. Tak nak dengar apa saya cakap. Dan padahal saya hanya perlukan masa anda 30 minit dan benda ni boleh menyebabkan pagi ni, hujung minggu ni anda boleh berfikir sesuatu. Kan? Itu pun tak nak tengok sampai habis. Dan bila bisnes tak jadi, and then cari kambing hitam untuk dipersalahkan. Sudah-sudahlah, cukup-cukuplah. Bila kita gagal tu, kita sendiri yang bertanggungjawab. Okay? Kita yang takut, bukan orang lain. Kita yang penakut sebenarnya. Faham tak faham tu? Dulu kalau saya nak buat tajuk macam ni kan, usahawan yang penakut tu, saya pun takut juga. Dia macam takut-takut. Nanti kalau aku buat macam ni kan, nanti kena kecam, susah lah. Kan? So apa yang saya buat lah, untuk redha Allah dan nak memberi manfaat kepada ramai orang. Kan? Apa yang saya buat adalah untuk dapatkan redha Allah dan Rasulnya.
Kalau tidak, semua benda serba tak kena. Kan nanti kenapa pakai baju warna pink? Kenapa pakai baju macam ni? Kenapa buat itu? Kenapa buat ini? Kan? Kenapa? Terlalu banyak question kenapa yang menyebabkan akhirnya you terbunuh tak buat apa-apa. Lagilah sekarang ni ada jabatan. Satu jabatan ni nama dia Jabatan Netizen Negara. Jabatan ni tidak diiktiraf oleh sesiapa. Satu badan yang kita bimbangi dan kita takuti menyebabkan bisnes kita ni tak ke mana-mana. Kan? Kalau bahasa saya cakap, bodoh lah kalau macam tu. Okay? Saya nak cakap benda ni saya. Sebab saya pernah dulu berada dalam keadaan yang fikir macam tu. Yang menyebabkan tak gerak apa-apa. Faham tu? Cukup 2 poin je. Nak tak yang ketiga ni? Okay? So ambil satu jalan kat situ. Apa-apa kita buat adalah base kepada redha Allah dan Rasulnya. Kan? Sama-sama kita tilawat dulu pagi ni supaya hidup kita pagi ni sentiasa diredai olehnya. Okay. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kan? Anda selawat macam tu je, simple je. Okay, amalkan buat benda ni. Kalau anda sebagai seorang sahawan, wajib sebagai tiap pagi sebagai permulaan hidup kita untuk mulakan pagi kita dengan selawat, mulakan hari kita dengan selawat. Okey, kan power benda tu, tak payah bayar apa-apa. Kan? Beli tasbih berapa ringgit je, baru RM5 lah paling mahal rasa. Kan? Okey. So nombor 3, ketakutan ramai usahawan yang ketiga. Siapa nak lagi yang ketiga ni? Okey, terima kasih kepada anda yang stay. Thank you very much. Okay, saya tahu anda adalah orang yang committed nak berjaya dan saya tahu anda sedang cuba untuk menghilangkan dan membenamkan ketakutan anda. Samalah kita, kan? Jangan risau, saya pun manusia biasa. Saya pun penuh dengan ketakutan. Dan even pagi ni saya buat benda ni adalah untuk remind saya sendiri dulu. Okay, saya pun adalah untuk ingatkan diri saya dulu dan anda semua yang menonton ni. Dan sebab anda semua ni saya anggap macam sahabat-sahabat saya yang saya sangat kasihi, yang saya sangat hormati dan saya rasa saya nak menjadi be part of your success sebenarnya. Okay, boleh faham atau faham tu? Okay, baik. Yang ketiga, apa kata ketakutan yang ketiga? Yang ketiga adalah poyo. Kan? Takut dikatakan poyo. Kan? So apa-apa yang kita buat kita risau. Nanti orang kecam, nanti orang kata poyo. Come on. Bila kita buat kebaikan dan orang kata poyo, lebih baik daripada orang puji kita sebab kita buat kejahatan hari tu. Okay, apa sangat nilainya orang kata kita ni poyo, kita ni macam belagak berbanding apa nilai yang kita beri pagi ni, kan? Mungkin atau hari ni. So biarlah. Lantaklah, pergi letak tepi benda tu. Letak tepi orang cakap apa. Yang penting hidup kita nak memberi manfaat kepada ramai orang. Faham tak faham tu? So jangan takut orang kata poyo. Lebih baik, lebih mulia daripada buat jahat dan dipuji. Faham tu? Tu poin saya yang ketiga. Siapa nak yang keempat? Okay, siapa nak yang keempat? Keempat ni satu juga penyakit yang keempat ni. Ada juga penyakit yang keempat ni. Takut keempat ni. Dia menyebabkan kenapa dia masih lagi tak berjaya. Dia masih lagi pada tahap macam tu. Manusia ni tuan-tuan, hidup pada level yang sama je. Bosan weh. Bosan. Tiap-tiap hari buat rutin yang sama. Dan rutin tu pula hidup dalam keadaan yang susah mungkin. Terpaksa meminta-minta. Bosan macam tu. So kita tak nak macam tu. So yang keempat, ketakutan dia. Okay. Ini realiti. Saya pun sama juga. Pun ada ketakutan macam ni. Nombor 4 ni. Okay, boleh saya cakap ni. Nak ke nak ni? Saya tak nampak pun ada yang kata nak kat situ. Cuba komen nak. Komen laju sikit. Belanja saya love. Saya bercakap pagi-pagi ni. Kan, kering tekak ni. Kan. Boleh ke? Boleh tu. Yang keempat adalah nak ke nak ni? Saya tengok sikit ada tak love dengan like kat situ. Kan. Bagi love, tekan love dengan like banyak-banyak. Macam masih lagi tak pasti, tak yakin, tak clear lagi apa yang anda nak capai. Tak nampak usaha anda ni betul-betul nak hilangkan ketakutan. Okay. Yang keempat adalah takut kaya.
Macam manalah kita tak takut kaya? Kepala otak kita ni daripada kecil lagi memang digambarkan kaya tu jahat, kaya tu menindas, kaya tu tak baik, kaya tu ambil hak orang. Kaya tu seolah-olah menindas orang miskin. Tu masalahnya. Kita tak digambarkan dengan macam dia tak macam ada mindset yang tidak bagus sebenarnya. Kan orang kaya je jahat, orang kaya je menindas orang. Tahu tak? Kan 10 orang sahabat Rasulullah yang dijanjikan syurga, 7 orang tak silap saya, kalau salah betulkan 7 orang adalah orang kaya. Okey. Di zaman Rasulullah dulu, bila Rasulullah kata nak pergi perang, kan habis semua harta dia digunakan untuk membantu Islam masa tu. Dan mereka adalah orang kaya. Mereka adalah sebelum mereka Islam, mereka memang kaya. Dan anda kena dengar sini, orang yang kaya ni adalah orang, kalau kaya dah beriman, adalah orang yang orang senang dengar cakap dia. Mudah untuk dia influence orang. Ini yang kalau dengar, maksud saya dengar, siapa saya cakap? Ada orang cakap dulu, imam lah, benda ni imam. Imam muda apa saya tak silap. Kan dia cakap mudahnya Islam tersebar pada peringkat awal mulanya. Kan sebab yang mula-mula yang ramai masuk Islam adalah orang kaya. Jadi dia mudah untuk nak pengaruhi orang lain untuk terima Islam. Kan beza. Dan bukan nak kata orang miskin tak bagus, tidak. Tapi kelebihan orang kaya adalah dia ni ada macam mudah untuk pengaruh. Dia mudah untuk influence. Sebab dia ni macam contoh, dia dah berniaga kan. So dia ada network, dia ada supplier, ada pelanggan, ada pekerja, ada team. Kan lebih senang untuk dia nak pengaruhi orang tu untuk terima. Kan? Faham? Macam tapi kita tak. Tengok cerita drama, kaya je menindas, kaya rampas satu orang, kan, robohkan rumah orang, kan, kampung orang, nak bina bangunan. Kan macam Datuk Seri, macam mana dengan projek ni, kan, saya tak puas hati, kita patut robohkan semula. Kan dah macam drama Melayu dah. Okay. Sama tak macam drama Melayu? Selalu sangat macam tu. Tengok cerita Hindustan, asal kaya je tindas orang miskin. Tu masalahnya. Asal miskin ditunjukkan mulia. Mana taknya orang kita ni menerima miskin tu lebih baik. So padahal cuba anda fikir balik, kalau dengan kekayaan kita dapat bantu orang, kekayaan boleh bina masjid, bina tahfiz, kekayaan boleh gunakan untuk hire ustaz-ustaz yang bagus, untuk share ilmu, knowledge di kawasan anda. Kan bagus macam tu. That's why kenapa yang saya nak anda buat benda ni bagus betul-betul, supaya anda boleh jadi orang yang kaya dan beriman, insya-Allah. Okay. So that's why lah saya dan kami di Impact International cuba untuk share kepada anda, supaya anda nampak macam, oh bagus sebenarnya kaya ni. Kan boleh hantar mak ayah pergi haji, boleh hantar orang lain mungkin pergi umrah. Okay. Kan. Tapi masalahnya kita ni macam selalu ditunjukkan orang kaya je lupa diri. Kan. Kita tak pernah pun ditunjukkan macam saya tanya orang miskin ada ke? Memang tak ada ke yang lupa diri? Saya fikir. Kan kita hanya ditunjukkan orang kaya lupa diri. Come on. Kan, come on. Kita tak ditunjukkan story-story yang ataupun mindset kita ni dah macam tercemar daripada kecil lagi. Faham atau faham ni? Jadi kita tak ditunjukkan yang bahawa ramai sebenarnya orang kaya yang humble, rendah diri, kan, yang tidak berhenti tolong orang. Macam kita hanya ditunjukkan dengan lupa diri. Sebab itulah kita takut nak jadi kaya. Kita tak dapat tengok contoh mereka yang kaya tetapi mereka sentiasa ingat Allah. Kita tak ditunjukkan benda tu. Sedangkan benda tu adalah terlalu banyak. Okay? Terlalu ramai orang kaya sebenarnya macam tu, tak ditunjukkan je. So, kita ni sebenarnya kena ubah persepsi. Sama ada mata kita ni menjadi mata lebah yang nampak bunga-bunga cantik, ataupun
mata kita ni hanya menjadi mata lalat yang hanya nampak najis. Faham tu? So saya tak nak anda jadi macam tu. Boleh? Saya nak bagi yang last lah. Okay, sebelum saya mengakhiri benda ni. Okay, yang kelima. Siapa nak tahu yang kelima? Okay, siapa nak tahu apakah poin saya yang kelima? Apa lagi ketakutan orang untuk dan itu menjadi penghalang dan akhirnya dia bunuh bisnes dia tanpa dia sedar. Okay, boleh ni? Saya share ni yang kelima. Boleh ke boleh ni? So letakkan dalam hati anda, aku nak kaya untuk aku nak bantu ramai orang. Kan? Aku nak kaya dan aku akan sentiasa tambah ilmu supaya aku tidak lupa diri. Kan? Abang kita letak benda tu. Daripada tak apalah, hidup biasa-biasa dah lah. Come on lah. Kalau hidup biasa-biasa, kita tak boleh nak bagi manfaat lebih kepada ramai orang. Okay? Boleh faham ni? Boleh faham? Kalau anda faham, cuba komen kat situ. Cuba komen kat situ, saya faham. Okey. Yang kelima. Okey, takut belajar. Takut nak belajar. Mungkin ada di kalangan kita, mungkin ada yang fobia masa kelas, masa sekolah dulu mungkin kita gagal, kita tak berjaya. Kan? Mungkin kita tak score. Dan ia membawa kepada bila kita bisnes, terlalu banyak benda yang kita tak tahu. Kita tak tahu nak yakinkan pelanggan. Kita tak tahu pun macam mana nak buat marketing yang bagus. Lebih malang lagi, bisnes sekarang yang menggunakan trendy lah, dia menggunakan social media. Kita tak tahu pun macam mana nak gunakan Facebook ataupun social media untuk tarik ramai pelanggan. Dan kita tak tahu pun sebenarnya the real method. Sebab mungkin anda yang mungkin buat bisnes cuba Google, cuba buat tengok YouTube je, tapi benda tu, method tu tak jadi sebenarnya. Jadi jomlah saya bantu anda untuk saya share kepada anda. Okay, method yang betul ataupun cara yang betul macam mana untuk kita nak buat bisnes dengan cara yang betul. Faham tak faham tu? Okay. Jangan mengharapkan bergantung kepada Google. Google supply terlalu banyak information yang menyebabkan kita tambahkan kekeliruan kita. Menyebabkan kita tak dapat mengesahkan mana satu yang bagus, mana satu yang sesat, mana satu yang betul. So please, duduk dalam keadaan yang realiti sebenar. Nak berjaya dalam satu benda, kena belajar. Kan, Lee Chong Wei kan, bekas pemain badminton, ada coach dia. Kan, setiap Formula 1 ada dia punya coach dia. Kan, Formula 1 driver ada coach dia. Setiap orang yang berjaya ada coach dia. Faham tak faham ni? Dia ada orang yang latih, yang tekan dia. Dan tu benda yang saya nak cakap kepada anda. Ramai orang dia takut nak belajar sebab dia takut rugi dalam belajar. Come on, bila kita belajar, kan, tak ada benda yang rugi. Terlalu banyak ilmu yang saya dan tim Impact International berikan kepada anda secara percuma. Ambil lah benda ni secara percuma dulu. Kan, kalau anda rasa anda tak nak bayar pun, pergi ambil dulu ilmu yang free. Kat dalam page ada, dekat dalam Instagram ada, dekat dalam FB group ada, terlalu banyak. Dalam YouTube ada. Kan, dan saya nak bagi tahu anda, saya memang betul-betul nak susun daripada anda patut mulakan belajar tu. Dan kami akan jadikan sentiasa macam orang yang berbisik kepada anda. Dengar ni, hari ni belajar yang ni. Kan, macam tu. Hello, esok belajar benda ni, lusa belajar benda ni. Siapa nak benda macam tu? Siapa nak kalau kita boleh always remindkan kepada anda melalui phone anda. Siapa nak benda tu? Saya nak benda tu. Okay, saya nak lihat berapa ramai dekat sini yang nak macam tu. Okay, siapa nak macam tu? Okay. Dan jangan lupa juga, kan, saya nak berikan bonus kepada anda yang tengok dan tonton live ni sampai habis. Okey, buku ni saya nak berikan kepada anda yang tahniah yang tengok live ni sampai habis, iaitu buku Impact Business yang saya kupas sendiri macam manakah cara anda untuk bina bisnes dengan cara yang betul supaya anda tak lagi tak boleh tidur malam fikir macam mana nak tarik pelanggan, anda tak lagi stok tersimpan di bawah katil. Okey, kita tak nak anda jadi macam tu.
Sebab saya dulu pun macam tu. Saya pernah rasa apa yang anda rasa. So saya tak nak anda berada lagi dalam keadaan macam tu. Okay, kita nak keluar daripada zone tu. Boleh? So macam mana nak dapatkan buku ni adalah anda tekan link dekat bawah. Team tolong pinkan link dekat bawah. Nanti anda tekan je link dekat bawah, isikan nama anda, isikan nombor phone apa semua. Nanti kita akan contact anda untuk berikan buku ni secara percuma. Ingat kita tak minta apa pun bayaran. Kita nak berikan, memang kita ikhlas untuk nak bantu anda. Okay, kita berikan, kita hantarkan buku ni. Nah, macam kalau saya boleh hantar sekarang ni, saya macam nah, ambil sekarang. Okay, tapi tak boleh lah, kita kena post dulu kan. So saya nak berikan buku ni kepada 50 orang yang terawal saja. Okay, jangan lupa tekan link dekat bawah. Saya rasa itu sahaja yang saya nak kongsikan malam ni. Pagi ni kita jumpa lagi pada sesi petang ni dan malam ni dan setiap hari lah. Okay, saya rasa itu sahaja. Assalamualaikum.